Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dr. Wan Ahmad Zafran bin Zafran. Panggil saya Dr. Zafran. Asal saya daripada Selangor dan kini menetapnya di Johor sebab tempat bertugasnya di Johor. Kita ditempatkan untuk bertugas di salah satu hospital yang menjaga COVID di Johor. Dan bersama saya hari ini isteri saya, Dr. Nabila. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Nabila Huda binti Muhammad Yassin. Sekarang bertugas di Jabatan Anestesiologi Darah Terapi di salah sebuah hospital di Johor yang menguruskan pesakit COVID. Saya berasal daripada Taiping, Perak, tapi menetap di Johor lah. Dan saya bertugas asalnya di Jabatan Ortopedik lah. So kita sebelum ni uruskan kepatahan tulang dan sebagainya. Tapi disebabkan pandemik sekarang ni, semenjak setahun lalu kita bertugas di ward-ward COVID lah kan? Sebabkan kes terlalu banyak kan? Pandemik. So kita dengan rasa tanggungjawab membantu ward-ward COVID ni lah. Kalau ikutkan lah, ni kita flashback setahun yang lepas. Kami sebenarnya setahun lepas tu bulan 2 baru saja berumah tangga lah. So betul-betul ni sebelum COVID. So majlis nikah dan resepsi pada bulan Februari 2020. Masa tu COVID belum lagi banyak kesnya. Baru 1-2 kes. Kluster tabligh tu belum lagi ada. Masa tu baru 1-2 kes jangkitan yang terasing lah, datang pada luar negara dan sebagainya masa tu. So pada masa tu kes-kes COVID ni tak banyak lagi. Masih lagi boleh buat majlis kahwin tu seperti biasa kan. Cumanya majlis resepsi kita habis pada 22 hari bulan 2 masa tu. Selepas tu pulang ke tempat masing-masing. Masa tu isteri saya di Sarawak, kami berjauhan dan tiba-tiba lepas tu PKP dan memang tak jumpa lah untuk beberapa bulan. Kehidupan sebagai suami isteri yang baru saja berumah tangga waktu tu sangat mencabar sebab kita baru je berumah tangga. Kita baru nak sama-sama hidup tapi tak pernah dapat pun hidup satu bumbung. Dulu walaupun jauh Johor dan Sarawak, kita boleh jumpa, ada flights kan semua. Tapi lepas PKP yang pertama tu, terus rentas negeri tak dibenarkan. And then semua warga hospital kena bersiap siaga lah. Tak boleh pergi mana-mana. Mesti kena duduk dekat situ standby untuk any case COVID untuk ni dirawat lah. Lagi-lagi saya dekat bahagian rawatan rapi kan. So kita macam kalau perang tu, kita ni macam the last defense lah. Orang pergi kat tembok tu, pasukan pemanah lah apa semua, kita last sekali. So yang datang dekat kita semua teruk-teruk. So sangat susah lah waktu tu. Dengan mental was very down. Pada waktu tu sangat rasa suka. Sangat kenapa selalu tanya kenapa kita mesti kahwin dan duduk jauh. Kalau mental tak kuat tu kan, rasanya memang boleh down. Memang sangat down sebenarnya kan. Memang sangat down. Sebabnya kita disibukkan dengan tugas. Tak boleh nak, ni cerita pasal jarak jauh ni nak video call pun sebenarnya tak sempat ya, sebabkan jadual tugas tu sangat-sangat padat. Tapi Alhamdulillah masa PKP yang pertama tu keadaan masih lagi lebih terkawal lah berbanding dengan second wave. Masa yang wave pertama ni masa kluster tabligh, kes-kesnya ramainya orang-orang muda. So bila ramai orang-orang muda ni, ketahanan badan untuk melawan COVID tu lebih kuat kan? Jadi kebanyakannya walaupun kes tu tinggi, tapi kes-kes yang teruk tu tak sebanyak yang second wave macam tu. So kalau dekat ward tu, sebab saya pengalaman menjaga pesakit-pesakit ni di ward kan, ramainya yang muda dan tak ada simptom. So bila tak ada simptom ni, dia orang ni masa tu kan bulan puasa kan, dan raya masa tu kita tengok sejuk hati. Sebabnya diorang ni setiap kali masuk waktu solat, diorang akan semayang ramai-ramai jemaah. Tak pernah miss. Bila kita tengok dekat ward tu ada CCTV, every time waktu solat mereka akan kumpul orang ramai dan semayang sama-sama. Termasuk jugalah yang bukan daripada kluster tabligh ni, bukan orang tabligh ni kan, diorang pun join sama-sama. Tu sedap kita mana. Dan bila raya, bila ramai dah discharge, kita rasa macam kosong sikit. Macam tu. Tu pengalaman masa yang wave pertama lah. Tapi antara ramai-ramai ni pun masih ada juga yang tua kan, yang ketahanan badannya lemah
kan, macam tu. So yang macam ni, pesakit-pesakit kita yang macam ni, kita beri tumpuan yang lebih kan, dan kita tengok keadaan tu, ada yang okey, ada yang tak okey. Dan yang tak okey ni kan, ni pengalaman kita lah. Bila kita tengok, bila kita beri rawatan, kita tengok dia dekat ward, dia sebenarnya nampak okey, tapi bacaan-bacaannya ada yang baik, ada yang tak baik lah. Dan ada satu kes tu saya ingat, dia bila kita round pagi, kita sembang dengan dia okey kan, tapi kita nampak dia nafas macam tak baik sangat macam tu. Tapi bila kita tengok tengah hari, petang dah makin teruk. Daripada orang yang pagi tadi nampak okey saja, tiba-tiba petang dia dah kolaps, tak boleh nafas. Kita terpaksa bagi dia bantuan pernafasan. Kita terpaksa rujuk dia kepada unit rawatan rapi. Di sebalik gembira, terlindung bersama rahasia tersembunyi, ku pendamkan dalam hati. Tidak pernah ku perlihatkan padamu, tidak mudah untuk kau selami. Segalanya ini karena kasihku padamu. Biarlah ku simpan dukaku, biarlah aku menahan segalanya. Kasih lipatan sejarah hidupku, bertali dan berarus dengan onar. Liku perjalanan begitu jauh, hingga kini baru ku temui bahagia yang tak pernah alami. Betapa indahnya tingkat cintamu menghiasi di jiwaku. Sayu menitis pengalaman yang silam, ada ketikanya menitiskan rasa kesyahduan. Karena kasihku padamu, biarlah ku simpan dukaku, biarlah aku menahan segalanya. Kasih lipatan sejarah hidupku, bertali dan berarus dengan onar. Liku perjalanan begitu jauh, hingga kini baru ku temui bahagia yang tak pernah alami. Betapa indahnya tingkat cintamu menghiasi di jiwaku. Sayu meniti pengalaman yang silam, ada ketikanya menitiskan rasa kesyahduan
tangis dalam senyuman. Bila cerita pasal yang ni kan, memang saya ingat lah. Memang saya ingat sebab di samping saya menjaga pesakit-pesakit ortopedik pada masa tu, saya ada juga jaga pesakit-pesakit luar. So bila jaga pesakit-pesakit luar ni, kita nampak trend baru. Bila ada COVID ni, bila COVID datang, orang berpusu-pusu datang ke hospital nak check adakah saya ada COVID. Dan keadaan sangat kecoh kan? Dan keadaan sangat kecoh. Dan benda ni saya tengok bukan keadaan yang bagus lah kan? Sebabnya hospital dah tempat orang sakit datang menerima rawatan. Kenapa orang-orang yang tak sakit tapi concern terhadap penyakit diorang ni datang ke hospital sekadar untuk check? Dan kita tahu COVID adalah penyakit yang mudah sangat menjangkit kan? So bila orang-orang yang sihat ni datang ke hospital untuk check adakah diorang ni ada dapat COVID atau tak kan, benda ni jadi tak betul kan. Padahal diorang ni semua tak ada simptom dan sebenarnya sihat walafiat. Bila datang ke hospital bercampur dengan orang-orang yang sakit, diorang ada risiko yang tinggi untuk dapat jangkitan virus ni. So melihatkan keadaan tu, saya tulis sikit lah dekat Facebook, penerangan sikit COVID ni macam mana nak tahu kalau kita ada simptom-simptom COVID. Saya letak sikit scoring system pada masa tu lah. Masa tu memang kita tak tahu sangat pasal COVID kan, tapi berdasarkan ilmu yang ada pada masa tu, kita terangkan bagi penerangan sikit dengan bahasa yang mudah untuk masyarakat supaya faham kan, macam mana nak detect kalau kita ada risiko untuk dapat jangkitan COVID ni. Tapi Alhamdulillah lah, saya rasa lepas yang post Facebook tu viral, jumlah rakyat Malaysia yang datang ke hospital menurun dan mereka lebih faham. Dan Alhamdulillah lah, kes tu masih terkawal pada masa tu. Apa yang nak saya sampaikan tu dapat pada semua orang lah, Alhamdulillah. Waktu transfer pergi Johor tu, waktu tu kita selepas PKP yang pertama, saya rasa PKP yang pertama tu is a success lah, sangat berjaya. Semua orang sangat patuh undang-undang, patuh SOP KKM bagi. Kita berjaya landaikan curve tu kan. So waktu tu baru dia buka border rentas negeri tu, baru kita boleh pindah balik ke Semenanjung lah. Bila kat Semenanjung tu kebetulan dapat ditempatkan kat hospital yang betul-betul perlu rawat pesakit COVID sahaja. Saya bekerja di bahagian rawatan rapi lah, kira kritikal lah. Pengalaman sedikit berbeza daripada Dr. Zafran di ward biasa, sebab kita dapat yang teruk-teruk. Yang dekat ward yang perlu oksigen, yang dah nafas laju tercungap-cungap, kita akan ambil lah masuk ke ICU. Kehidupan pada waktu tu sebenarnya betul lah, kita baru je kahwin kan. Walaupun dah terlambat beberapa bulan kan. Masa tu Dr. Nabila pindah ke Semenanjung pun dah bulan 9 dah. 7 bulan tak berjumpa selepas kahwin. So baru nak duduk sama, tiba-tiba hospital tu dah jadi hospital COVID. Ikut pengalaman je, dia pengalaman yang berbeza kan. Nak kata pahit, dia susah sikit lah sebenarnya. Sebab kita faham kot. Kita tahu. Saya dulu memang rawatan rapi, sekarang pun rawatan rapi. Kita tahu COVID tu macam mana. Kita tahu kita tengah berhadapan dengan situasi macam mana. So kita tak terasa sangat bila salah seorang tak ada kat rumah ke, ataupun kita tak selalu bersama, kita tak terasa sangat. Ni mula-mula lah, cakap pasal mula-mula. Sebab kita semua tahu kita tengah deal dengan satu benda yang besar. Semua orang tengah memerlukan kita sekarang. Sibuk bekerja tu, sangat sibuk lah. It was very overwhelmed with work. Schedule was very tight. Gelombang kedua sangat mencabar. Gelombang kedua sebab dia berbeza kan, sebab kes sangat-sangat banyak kan. Bila kes sangat-sangat banyak ni, jadual yang dah padat tadi bertambah padat. Dan kita sebagai suami isteri yang duduk satu rumah kan, kita beban kerja tu menyebabkan kita tak dapat berjumpa. Kita tak jumpa pun. Saya balik kerja, dia pergi kerja. Dia pergi kerja, saya balik kerja. So kita tengah on call 24 jam, balik pingsan, tak spend time masa bersama lah. Kat hospital pun kerja satu bumbung, tapi kita memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Sebab kes pada masa tu, seingat saya dekat ward tu sangat-sangat banyak. Ditambah extension bed, extension sana, extension sini kan. Yang dah penuh pun bertambah-tambah lagi. Backlog admission kan. Kemasukan ward tu, sampaikan orang yang beratur nak masuk ke ward tu 2-3 hari
yang baru dapat masuk ward macam tu. So keadaan ni sangat-sangat menyebabkan kita kan, dari sisi pandangan frontliners yang bekerja di hospital yang menjaga pesakit-pesakit COVID ni, benda tu sangat-sangat membebankan kan. Ramai yang antara frontliners ni kan yang jadi mental breakdown, betul, tak dapat jumpa anak-anak kan. Anak-anak terpaksa hantar ke rumah mertua, rumah mak sendiri untuk pastikan anak-anak ni tak terabai. Bayangkan kita suami isteri pun tak jumpa, baru kahwin tak ada anak lagi lah. Bayangkan orang-orang yang dah ada anak mungkin 3-4 orang, macam mana mereka nak uruskan anak-anak ni. Memang ramai yang mental breakdown, yang ada masalah emosi tak terkawalnya. Memang benda ni beban yang berat lah untuk kami daripada pandangan frontliners. Tapi cumanya kita berfikir secara positif kan. Kalau kita tak menjaga pesakit-pesakit COVID ni, siapa lagi nak jaga? Kalau kita mengharapkan rakyat Malaysia saja untuk menjaga, masyarakat saja untuk menjaga, kemungkinan besar COVID ni kita tak dapat landaikan dia punya curve kan, macam tu. So atas rasa tanggungjawab tu kan, kita fikir inilah pengorbanan kita sebagai frontliners. Biarlah kita susah sekarang, asalkan kemudian kita senang kan. Biarlah Allah yang memberikan kita balasan yang sebaiknya. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi
banyak beza sebenarnya wave yang pertama dengan wave yang kedua. Yang pertama tu dia punya penularan tu berkelompok, macam kluster tabligh, kluster gereja tu. So kita dapat grup ni senang sikit untuk kita contact tracing, dan orang-orangnya kita tahulah dia ni geng ni. Bila kelompok kedua ni, wave kedua ni, dia sangat sporadik, penularan dia tak boleh dijangka. Mungkin sebab keberjayaan PKP yang pertama tu membuatkan rakyat Malaysia sedikit letting the guards down, leka sikit lah, kan, tak pakai mask sekejap, duduk rapat sikit, tersalam sekejap dengan orang yang kita benda-benda kecil-kecil yang kita tak sedar. Benda-benda tu bagi impak yang besar, dan benda ni terus spread, terus tular kepada komuniti. So yang kedua tu datang, semua teruk-teruk. Kalau dulu yang pertama kebanyakannya yang muda. Sekarang ni sebab dalam komuniti tu kebanyakannya orang tua-tua lah. Paling yang kita nampak yang mula-mula sekali adalah kluster pusat dialisis lah dekat Johor. Orang-orang yang sakit buah pinggang yang memerlukan rawatan dialisis 3 kali seminggu dapat daripada mereka-mereka lah yang dekat situ. Tapi macam mana mereka dapat, kita pun tak tahu. Mungkin sebab anak-anak balik kampung ke pada waktu tu kan. Baru lepas raya haji kot, tak silap waktu tu. So diorang punya ketahanan badan kurang. Jadi dia punya respons pada apa yang kita bagi, ubat semua tu tak sama dengan respons ketahanan badan untuk orang-orang muda lah. So impact COVID ke atas mereka tu sangat teruk dan lagi teruk. Jadi kita rasa sangat sedih lah, sebab macam saya berjumpa mereka dalam keadaan yang sangat nazak, COVID tahap 5. Diorang sangat happy sebenarnya. Kita tak tahu bila diorang last kali jumpa dengan keluarga. Sebab diorang masuk hospital disebabkan ada symptoms, mereka cuba untuk positifkan diri, jumpa dengan orang-orang yang asing yang juga ada COVID. Tapi sedaya upaya untuk menggembirakan dirilah. Tapi sebabkan ketahanan diri mereka yang kurang, keadaan simptom teruk, jadi kita akan ambil alih lah, bawa masuk mereka pergi ICU. Dan selalunya kita akan bagi bantuan pernafasan lah. Bagi bantuan pernafasan maksudnya dia tak sedar, dia akan nafas melalui mesin. Selalunya general lah pesakit, kalau kita bawa masuk ICU, kita akan bagi dia bantuan pernafasan. Lepas tu kita cakap dekat dia, pakcik atau makcik lah, pakcik, lepas ni pakcik tak boleh cakap, saya bagi bantuan pernafasan, tidur. Sebelum saya masukkan tiup pernafasan, boleh telefon ahli keluarga lah. Macam tu. Kebanyakannya kita akan shorekan diorang video call dengan ahli keluarga, telefon isteri, telefon suami, anak-anak, cucu, macam tu. Sebab kita tak tahu, mungkin itu adalah kali terakhir conversation dia lah, interaksi dia dengan ahli keluarga. Kebanyakannya tak ada masalah lah. Tapi ada satu pesakit tu, pakcik tu, umur dalam 60 lebih macam tu lah, ada masalah jantung, ada buah pinggang, juga ada darah tinggi lah. Dia mula-mula masuk wad biasa, tapi disebabkan oleh oksigen, dia perlu oksigen yang semakin meningkat, so mereka refer pada unit rawatan rapi. Kita tengok dia, saya yang pergi tengok dia dekat ward. Saya cakap, pakcik dah nafas laju ni, semput, paru-paru nampak dekat x-ray tak cantik. Saya nak tolong pakcik, saya nak bawa pakcik masuk dalam ICU, kita bagi bantuan pernafasan. Dia tadi yang tengah cakap, saya okey doktor, saya pergi tandas macam ni kan. Bila saya cakap macam tu, terus muka dia suram, dia diam. Saya cakap, doktor, saya tak nak masuk ICU, saya takut nanti kalau tak bangun. Saya kata tak apa, kita cuba, kita selamatkan pakcik, tolong pakcik punya paru-paru, kita cuba yang pakcik. Takut nanti pakcik tak tahan duduk kat sini, tak ada rawatan rapi. So dia pun aku lah, so kita masuk ICU. Masuk ICU agak lewat pada waktu tu, macam dah malam lah, 12.30 malam, 1 pagi macam tu. So tengok dia memang tak tahan, memang tak boleh tahan lah, macam semput macam tu. Cakap, pakcik, saya nak bagi bantuan pernafasan ni. Saya bagi ubat tidur, pakcik tidur, tak boleh cakap. Tapi saya tak tahu pakcik boleh bangun sekejap ke ataupun macam mana. Pakcik telefonlah keluarga dulu, tanya khabar, cakap dengan isteri, cakap dengan anak-anak. Pakcik cakap,
doktor, sekarang dah malam, isteri saya dah tidur, dia ada sakit darah tinggi, saya tak nak kacau dia, saya tak nak dia susah hati untuk saya. Tu saya cakap, tak apa pakcik, telefon, takut tak sempat apa-apa jadi. Tak apa doktor, tak apa, saya tak sampai hati nak kejutkan dia, nanti dia susah hati, darah naik, dia cakap macam tu. Lepas tu dia pun telefon anak dia lah, anak yang kedua, cakap lah dengan cucu, video call kan. Lepas tu dah habis, okey doktor, okey pakcik betul tak nak cakap dengan isteri? Tak nak. Okey lah. So kita pun ajar dia lah mengucap apa semua. Selalu ni saya punya praktis sendirilah. Saya cakap untuk setiap pesakit yang saya nak masukkan tiup pernafasan, saya cakap ada apa-apa pesanan tak untuk ahli keluarga, ada hutang-hutang nak pesan tak terbayar, sebab kita tak tahu kan, macam tu. Saya kata okey, apa semua tak ada, kita pun masuklah bantuan pernafasan. Pakcik tak stabil lah selepas tu. Pakcik memerlukan banyak hari dan keadaan dia semakin teruk. Dia memang tak sedarkan diri dan akhirnya meninggal dunia lah. Tapi saya sangat ingat dia, sebab dia sangat sayangkan isteri dia tu sampai tak nak kejutkan bangun, takut isteri susah hati, darah tinggi. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia
Selalunya kalau pesakit tahap 5 kritikal di ICU, kita selalu akan telefon waris 1 hari 1 kali. Selalunya selepas round lah dengan pakar semua. Kita akan telefon waris tunggal lah. Kita cakap, okey, mama ataupun ayah sekarang ni dekat rawatan rapi. Kita bagi dia bantuan pernafasan. Kita tengah tidurkan dia. Kita tengah bagi antibiotik. Kita tengah buat dialisis ke apa-apa update lah. Hari-hari akan cakap. Cuba untuk terangkan keadaan ahli keluarga tu secara detail yang mungkin, supaya mereka tahu apa yang berlaku pada diorang. Dan sekiranya pesakit tu, ayah ataupun mama dia tu keadaan semakin merosot, kita akan telefon lagi ekstra lah. Mungkin kali kedua ke kali ketiga kita akan cakap, mama ni nampak tak bagus, jantung semakin lemah, kita dah bagi ubat jantung yang tinggi, dah buat dialisis tapi masih lagi tak dapat. Kita akan mengingatkan dia bahawa ayah atau mak mungkin boleh pergi bila-bila masa sahaja. Minta semua adik-beradik bersedialah dengan apa sahaja kemungkinan. Sebab kebanyakan waris ahli keluarga, dia akan sangat hopeful, dia akan sangat berharap, doktor tolonglah, saya dah lama tak jumpa mak ayah saya. Last jumpa pun sebelum COVID, sebelum PKP. Saya tak pernah jumpa lagi. Saya duduk jauh apa semua kan. Tiba-tiba kena naik ambulans pergi ward, tiba-tiba dah masuk ICU. Tolonglah doktor. Macam tu lah lebih kurang. Kita pun dengar pun rasa sebab lah kan. Sebab kita pun ada mak, kita pun ada ayah juga. Kita dapat bayangkan perasaan dia. Dah lah lama tak jumpa mak ayah. Lepas tu tahu-tahu mak ayah masuk hospital. Lepas tu kena masuk tip pernafasan pula. Lepas tu tiba-tiba doktor bagi news, berita yang mak ayah tak bagus kan. Kita faham lah. Kita rasa sangat sebab. Kerana tu rasa macam susahnya, macam tak sampai hati. Macam kita tahu pesakit kita ni tengah kritikal, tapi kita tak sampai hati nak bagi tahu dekat ahli keluarga tu yang mak dan ayah awak ni bila-bila masa je. Tak ada. Sangat susah untuk cakap benda tu dekat telefon lah. Dan pada saya paling susah adalah apabila waktu kematian tu lah. Bila kita dah buat sebaik mungkin, kita memang tak dapat nak selamatkan dia dah. So yang paling susah adalah saya untuk telefon dia, cakap saya minta maaf, mak dah tak ada. Saya minta maaf sangat, ayah dah tak ada, pukul sekian-sekian lah. Dan kebanyakannya akan macam, ya Allah doktor, kenapa macam ni kan. We can sense lah benda tu. Dan saya rasa selain daripada memahami ahli keluarga, kalau kita letakkan diri kita sebagai pesakit COVID yang tengah nazak tu sendiri, walaupun dia tak boleh bercakap kan, saya rasa sangat menyedihkan juga. Sebab bayangkan kalau awak adalah pesakit tu sendiri, mungkin sekarang awak tengah makan tengah hari dengan dia, tiba-tiba petang awak dapat telefon, orang yang awak pernah jumpa positif COVID, so saya kena kuarantinkan awak. So nanti ambulans datang petang, ambil masuk hospital, masuk ward. Kalau ada teruk-teruk simptom teruk, kena masuk ICU. Lepas tu doktor cakap saya kena masukkan tube pernafasan untuk tolong awak. Lepas tu kita pun tak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba Tuhan ambil nyawa kita kan. It was very lonely to be them. Mati seorang-seorang. Tak tahu kita sempat ke, tak tahu sebelum ni kita pernah bergaduh dengan orang ke, pernah tercakap sakitkan hati orang ke kan. Keadaan tu sangat-sangat menyedihkan lah buat kita kan? Dan kita nak masyarakat tahu yang COVID ni adalah satu benda yang real, benda yang betul. Kita bukannya boleh main-main. Ni adalah benda yang berkaitan dengan nyawa. Mungkin yang dapat, mungkin orang yang mempersendakan ni kan, mungkin kawan-kawan dia yang dapat COVID tu adalah orang yang muda, yang bila dapat ketahanan diri tu tinggi, kuat dan boleh lawan.
dan dapat COVID tanpa simptom. Tapi pernah tak kita terfikir kan, orang-orang lain, masyarakat lain ni yang berumur, tua dan dah ada penyakit dan mungkin yang ada kanser, yang ketahanan badan tu rendah kan, mereka ni bila dapat COVID keadaan tu sangat-sangat teruk kan, boleh jadi sangat teruk. Dan macam yang Dr. Nabila cerita tadi lah, macam mana perjalanan mereka ni untuk melawan COVID tu bukan satu benda yang mudah. Sebab kadang-kadang kita kesian sebab kadang kita tahu diorang tua. Macam mana orang tua boleh pergi gathering, pengumpulan kan, mesti ada orang yang bawa COVID tu pada diorang, sama ada melawat ke macam tu kan. So diorang ni tak bersalah, tapi diorang kena terima consequences, terima akibat daripada perbuatan orang lain. Sampai satu masa tu kita jadi geram bila kes tu tinggi sangat kan, bila kes tu sangat-sangat banyak, kes-kes harian meningkat mendadak macam tu kan, kita geram kenapa orang masih tak nak ikut SOP kan. Padahal kalau ikutkan SOP tu mudah saja kan, penjarakan fizikal, kerap basuh tangan, pakai mask, tapi kenapa susah sangat orang nak buat. Dan yang menerima akibat ni adalah orang-orang yang ni tua kan, di rumah orang-orang tua yang kita tahu dia orang ni tak pergi mana-mana pun, orang-orang dialisis yang dah berpenyakit dan sebagainya macam tu. So kena sentiasa beringat lah. Kita pun mula-mula lah seminggu 2, sebulan 2 kita bersemangat untuk menjaga COVID bersemangat untuk merawat pesakit COVID. Ini adalah tugas kita, ini adalah tanggungjawab kita sebagai petugas kesihatan. Tapi bila semakin lama semakin tinggi kesnya, hospital macam overflow, sangat padat, kita punya tugas pun semakin sibuk. Kadang-kadang tu kita terlampau penat sampai kan kadang-kadang teremosi lah kan. Kita cuba untuk positifkan diri kita. Okay, tak apa, saya tolong orang, saya tolong mama orang, saya tolong ayah orang, nanti Tuhan tolong jagakan mama dan ayah saya. Saya tak jumpa dengan suami saya tak jumpa dengan ibu ayah saya, tapi Tuhan akan tolong balas saya balik in other way kan. Tapi bila cuba positifkan diri, kes banyak juga. Tengok dekat luar orang kumpul lagi, orang tak pakai mask lagi. Kadang tu rasa macam geram. Dia kadang-kadang tu beremosi lah, macam saya kerja teruk, tak jumpa family saya, tolong orang, tapi kenapa awak masih lagi ada hati perut untuk langgar SOP? Awak tak nampak ke apa yang tengah berlaku sekarang? Sebab people don't know, orang tak nampak apa yang kita tengah perangi sekarang. Orang ingat batuk-batuk macam tu, lepas tu kuarantin dah sihat habis. Dia bukan berhenti sekadar itu. Alhamdulillah lah kalau awak tak kena benda-benda yang teruk macam tu. Tapi kalau awak kena, awak akan rasa COVID ni sangat mengerikan. Dia satu musuh yang awak tak nampak. Dia dah berada dalam community, dah ada dia bersama-sama kita, tapi kita masih let our guard down lah. Masih tak sedar pasal benda tu. Sebab yang terima impact adalah mungkin bukan awak, tapi ibu bapa awak, ibu bapa saudara awak, atuk nenek awak, semua tu. Orang-orang yang kena COVID tu adalah ahli keluarga kepada orang lain. Hidup bukan seorang-seorang, kita hidup bermasyarakat. Dan bila cerita pasal yang kes banyak tu kan, memang beban kerja pada masa tu sangat berat. Bayangkan kita pakai PPE kan, pakai PPE tu kita akan round pesakit kan. Kalau di ward tu setiap pagi memang akan jumpa pesakit, masuk ke dalam tu, jumpa, tanya khabar seorang-seorang, macam mana, check dia punya keadaan semualah. Dan kita cuba untuk spend masa dekat dalam tu untuk terangkan apa sebenarnya berlaku, kenapa COVID ni bahaya kan? Sebab kalau berbeza dengan keadaan di ward, sakit lebih stabil. Dan ada yang tertanya-tanya, doktor, saya dekat, kenapa saya masih kena duduk hospital kan? Saya tak ada simptom apa-apa pun, saya sihat saja, tapi kenapa saya masih kena ada kat sini? Jadi kita ambil masa kan, dalam keadaan panas macam tu lah kan, dalam keadaan PPE macam tu, cerita pada pesakit dekat ward COVID tu, awak bila-bila masa pun awak boleh collapse. Awak nampak sekarang ni macam okey,
kan. Tapi COVID ni bahaya. Bila-bila masa saja awak tiba-tiba tak boleh bernafas, macam yang Dr. Nabila cerita tadi lah. So keadaan benda ni yang kita kena fahamkan pada pesakit. Bukan kita suka-suka nak masukkan pesakit ke ward, bukan suka-suka kita nak kuarantinkan dia, kan? Tapi keadaan COVID, penyakit tu sendiri memang macam tu, yang menyebabkan kita kena perhatikan dia betul-betul. So itulah, dalam keadaan PPA yang panas tadi tu kan, kita terangkan, ambil masa sikit. Tapi bila kes tu banyak sangat, takkan kita nak jumpa semua orang ya, tu memang tak sempat. Bila kita keluar daripada ward tu, kita dofing, keluar buka PPA tu, baju kita memang basah. Dan peluh tu kalau cerita kan, memang boleh perah lah baju tu every time. Dan sehari bukan sekali je, mungkin 3-4 kali kita kena pakai baju tu. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu, tak sanggup ku berpisah dan berhati pada hidup gelisah. Alangkah pedih rasa hati selama kau pergi. Tinggalku sendirian, tiada berteman dalam kesepian. Dunia terang menjadi gulita, cahaya indah tiada berguna, keluhan hatiku menambah derita. Kau jua tak kunjung jua. Di mana kan ku cari ganti, mungkin kau di syurga. Untuk kawan berduka menangis bersama selama-lama. Kalau cerita pasal pakai PPE ni kan, nak pakai tu satu hal lah, banyak lapisan dia semua, dan kita kena pakai dengan betul. Sebab sekiranya kalau kita tak pakai dengan betul, nanti sebarang breach in PPE, maksudnya PPE tu tak berfungsi dengan baik kan, kita sebagai petugas kesihatan kan akan dapat jangkitan COVID tu pula. Dan ni kita tak boleh kompromi. Sebabnya andai kata salah seorang petugas kesihatan ni dapat COVID, down. Sebab dia akan menular kepada semua orang yang dia pernah jumpa selepas itu, sebelum itu. So semua orang akan kena kuarantin. Kalau sebab korang ni siapa nak kerja? Habis lah hospital tutup. Siapa yang nak rawat pesakit-pesakit COVID ni? Sebab petugas kesihatan tu dah menjadi pesakit pula. So department akan collapse lah macam tu. So kita kena pakai betul-betul kan, pakai betul-betul lapisan-lapisan dia dengan betul. Dan bukan sahaja pakai, nak buka pun kena ikut aturan-aturan dia. So ni bukan satu benda mudah kan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Saya pernah beberapa kali di kuarantin. Pertama kali di Sarawak lah. Sebab waktu tu dia bukan COVID lagi. Kita suspect dia COVID sebab dia ada simptom-simptom semacam COVID, pneumonia. So kita sarikan dia
severe acute respiratory infections lah. So dalam kalangan pesakit-pesakit yang kita rasa macam mungkin COVID, kita akan treat dia dengan COVID dulu, macam COVID, sementara keputusan swab dia tu keluar. Nak dijadikan cerita, dia keadaan dia tak bagus lah, tak stabil dalam ward. So jantung dia berhenti, so kita kena CPR dia. Waktu tu kita CPR dengan penuh pakai PPE semua. Tapi itu adalah pertama kali kan saya dekat sana dapat panggilan patient collapse, CPR dekat ward. Reflex normal lah, kita mesti akan bergegas, tak ingat apa dah kan, pakai pun kena pakai macam sarung je lah, asalkan pakai macam tu, sehari je macam tu kan. So bila kita CPR, saya punya sarung tangan tu terbuka sikit. Lepas tu kita dah berpeluh-peluh ni kesat lah dekat mata tu, peluh macam tu kan. Tu CPR memang kita tak fikir apalah kan. CPR tak berjaya diselamatkan lah. Elok je lepas kita pronounce death dia, macam ni lah pronounce death dia pukul berapa, kita pun mandi. Lepas mandi ada staff nurse cakap keputusan swab dia positif. Waktu tu memang sangat macam rasa jantung ni terkeluar. Macam baru teringat tadi lalai, baru teringat tadi glove terbuka, baru teringat tadi tersentuh muka. Takut, sangat takut. Lepas tu terus declare lah dekat pegawai yang in charge tu. Dia kata kena quarantine lah, serta merta kena quarantine. So dapatlah pengalaman kuarantin dekat pusat kuarantin tu. Pusat kuarantin tu sendiri pun sebenarnya tak seronok pun duduk kat pusat kuarantin tu, tapi kita tahu benda tu perlu untuk takut kita sebarkan kan. Dekat pusat kuarantin tu baru dia akan check balik lah swab kita hari yang ketiga dengan hari yang ke-14 tu lah. Alhamdulillah dua-dua tu negatif lah. Tapi pengalaman kena swab tu, saya rasa siapa yang pernah kena memang dia faham lah kesakitan swab tu kan. Saya banyak sebab yang pertama tu yang attend patient CPR tu. Lepas tu kena quarantine, dekat quarantine tu 2 kali. And then waktu nak balik Semenanjung, mereka perlukan saya punya swab test juga sebab saya travel daripada Sarawak. Waktu tu Sarawak zon merah, pun kena juga swab test. Lepas kalau tu Dr. Nabila dia banyak kali kena. Lepas tu baru-baru ni lah, saya rasa bulan lepas kot, sebab kita kan jaga ICU COVID pula tu kan. So bila kita ada diarrhea, cirit-birit, lepas tu demam, semua adalah COVID kecuali anti proven otherwise lah kan. So diarrhea je pun, cirit-birit je pun, dan sedikit demam dan lemah lah. So itu adalah tanda-tanda COVID juga. Tapi disebabkan risiko bekerja dalam kalangan pesakit COVID, kena swab lagi. Sebab saya sendiri pun sama juga kan. Berlaku baru je sebenarnya, baru dalam bulan lepas macam tu. Ada demam, yang datang kerja tiba-tiba badan panas kan, yang macam rasa cek suhu, alamak 38.7, maksud tu tinggi lah kan. So disebabkan tu kita asingkan terus diri sendiri kan, sebab kita rasa kita tahu tanggungjawab kita kan. Andai kata kalau kita diamkan benda ni, kalau kita kena COVID kan, sebab memang dah risiko memang tinggi kan, risiko tinggi jaga pesakit COVID apa semua kan. Kalau sekiranya kita diamkan dan teruskan bekerja, andai kata kita positif COVID, habis yang lain, kawan-kawan petugas kesihatan, doktor, nurse, semua yang dekat ward tu, kalau sekiranya dia orang positif juga, habis rawatan akan jadi lumpuh. So atas rasa tanggungjawab tu, serah dirilah buat swab kan, dan kita tahu swab sakit ni macam mana. Ada sekeping nota ku jumpa di atas meja, mencerahkan satu rahasia yang terpendam menjadi dendam. Mungkinkah selama ini kau hanya bersandiwara
demi melupakan suatu tragedi yang tak mampu kau tempuhi. Nota terakhir ini cukup ku mengerti firasatku terhadapmu, semuanya benar. Kau bukan seorang jutawan yang sebagaimana engkau inginkan, ataupun seorang cendekiawan yang dapat mendidik 1000 insan. Semuanya benar. Oh, mengapa kau begitu? Nota terakhir ini cukup ku mengerti firasatku terhadapmu, semuanya benar, semuanya benar. Saya tak jumpa pesakit yang perangai pelik lah, sebab dalam bidang saya, pesakit datang saya semua tak boleh bercakap. So tak ada perangai pelik. Tapi saya ada pengalaman bersembang dengan satu orang pesakit selepas dia dah, nak kata pulih tu tak lah, tapi semakin elok lah. Lepas kita bagi bantuan pernafasan, dia semakin bagus. Jadi kita boleh berjaya buka balik tiup pernafasan dia. Dia boleh nafas sendiri. So waktu mula-mula sebelum kita cabut tiup dia tu, tiup pernafasan tu, dia selalu macam lawan-lawan kita lah, tendang-tendang apa semua, macam tak tenang, restless macam tu kan. Kita bagi dia buat penenang pun macam tak jalan lah macam tu. Kita menghadapi kesukaran sikit lah untuk menenangkan dia. Tapi lepas dia dah sedar, dia dah boleh nafas sendiri, dia dah stabil, dah boleh cakap, dah boleh discharge dekat ward. Sebelum discharge kat ward biasa tu, adalah tanya, Pakcik, ingat tak pakcik dulu lawan-lawan kita macam tarik-tarik apa semua kan? So, pakcik tak ingat lah, pakcik tak ingat betul, dia kata macam tu. Minta maaf lah misi, minta maaf lah doktor, dia kata macam tu. Pakcik ada nampak apa-apa ke waktu pakcik tidur tu? Dia share lah, dia kata dia memang tak ingat apa-apa waktu dia tidur tu, tapi dia rasa macam dia dah mati. Dia rasa macam dah mati dalam kubur. Lepas tu kan kita mati kan ada kain kafan kan. So dia rasa macam orang tengah ikat dia tu, yang dia meronta-ronta tu. Orang tengah ikat dia meronta-ronta. Lepas tu rasa macam dia buka, macam ada tali buka dia punya tali kat kain kafan tu, buka sikit. Lepas tu bila orang buka je kain kafan tu, waktu tu yang dia sedar. Waktu tu lah yang dia bangun, buka mata dan dia dengar apa yang kita cakap waktu tu. Tu pengalaman mistik kot, tak tahulah. Tapi orang kebanyakan cakap macam bangun daripada tidur, dan tidur tu sebenarnya seperti baru meninggal dunia lah. Ya, dan saya pernah jumpa juga satu sakit ni lah. Dia baru keluar discharge daripada ICU, langsung masuk ke ward. Pakcik ni tak boleh tidur malam.
Malam dia tak boleh tidur. Dia tak silap saya, dia pakai tiup pernafasan tu untuk 5 hingga 6 hari jugalah. Seminggu lah juga kat situ. Ya, betul. So bila dia balik ke ward, memang malam dia tak boleh tidur. Siang pun tak boleh tidur kan. Tanya pakcik, apa masalah pakcik? Pakcik okey ke? Pakcik tak boleh tidur. Pakcik ingat semua benda yang berlaku masa yang 6 hari tu kan. Pakcik ingat pakcik jumpa mak ayah pakcik dah meninggal. Asyik jumpa dia. Kita jumpa saudara mara yang dah tak ada. Kita tengok keadaan masa tu macam mana, keadaan pakcik masa tu macam mana. Kita jumpa semua ni. So pakcik trauma. Pakcik tak boleh tidur. Pejam mata je ternampak dia orang ni. Pakcik kata lepas ni pakcik keluar daripada ward, pakcik memang berazam nak bagi tahu semua orang COVID ni memang bahaya kan. Pakcik tak nak orang lain rasa apa benda yang pakcik rasa. So kita tengoklah, dia dekat ward volunteer, bagi makanan, tolong kat orang apa semua. Lepas dia dah jadi baik tu, itu adalah pengalaman yang lain lah. Pesakit masuk ICU, dia dalam keadaan kritikal lah. Kita selalu akan faham kat ahli keluarga bahawa bila pesakit kita bawa masuk ICU, maksudnya keadaan dia sangat kritikal. Dia memerlukan penjagaan rapi yang tak boleh diberi di ward biasa. Bila kritikal ni memang kena faham lah maksud kritikal tu macam mana. Maksudnya dia boleh keluar daripada ICU, sembuh, baik, hidup, ataupun dia keluar daripada ICU berjumpa dengan Tuhan dia lah, meninggal dunia. Selalunya orang tak faham kat situ. So kita kena, tim ICU selalu telefon, update kat waris. So kita akan cakap walaupun mama ataupun ayah sekarang nampak macam stabil, tapi selagi dia masih di ICU, keadaan dia masih dikategorikan sebagai kritikal. Apa-apa sahaja boleh berlaku dalam sekelip mata. Ayah atau mama boleh pergi bila-bila masa sahaja. Mesti kena sediakan diri, mesti kena bagi tahu ahli keluarga untuk sediakan diri. Sebab bila kita tak ingatkan macam ni, dia ingat ayah saya dah stabil, hari-hari esok pun doktor cakap dah stabil. Nanti bila sesuatu yang tidak dijangka berlaku, umur tak panjang, Tuhan cabut nyawa dia, ajal dah sampai, nanti dia akan mula rasa macam terkejut. Kita akan mula face denial lah. Kata hari tu baru je semalam saya cakap dengan doktor kata dah bagus semua, macam tu lah. Ahli keluarga kena betul-betul faham. Dalam kesempatan ni nak bagi nasihat lah pada orang ramai kan, supaya terus patuh pada SOP. Kita dah berjaya sekali, kenapa tidak kali kedua ni? Ingat SOP tu tak susah pun untuk ikut. Sentiasa basuh tangan, penjarakan sosial, pakai mask, jadikan benda tu kebiasaan. Dan sentiasa ingat dalam minda kita, walaupun kita tak dapat jangkitan COVID yang teruk, ada risiko kita membawa COVID tu kepada orang lain, dan orang lain tu mendapat jangkitan yang teruk. Kita kena sentiasa ingat yang kita dekat dunia ni, kita hidup bukan seorang-seorang. Kita hidup ni bermasyarakat. Kalau kita hidup seorang-seorang, buatlah apa benda pun, tak ada orang kisah pun ya. Tapi kita duduk ni bermasyarakat, ada orang lain yang kita jumpa, ada ibu bapa kita, ada orang-orang lain lah, orang tua kan, kanak-kanak, orang yang kita jumpa tu mungkin ada penyakit dia. Orang-orang ni sangat-sangat vulnerable, sangat-sangat boleh terjejas dengan teruk dengan COVID ni. Orang ingat kita dah susah, ramai lagi yang lagi susah pada kita. Sentiasa beringat benda tu, ikutlah SOP. Ketahuilah COVID-19 ni satu penyakit yang bahaya. Kalau tak, kita takkan terjejas sebegini rupa. Awak jumpalah mana-mana doktor pun, mana-mana polisi pun akan cakap jaga SOP. Senang je nak buat benda tu. Pakai mask, basuh tangan, penjagaan sosial. Tapi susahnya kita untuk buat benda tu lah. Sebab jarak tu sangat penting. Awak tak tahu macam mana 3 meter tu boleh membantu seluruh umat Malaysia. Kalau setiap seorang daripada rakyat Malaysia memang patuh kepada penjarakan sosial, at least 1 meter, paling bagus 3 meter lah. Sebab penularan tu kita tak nampak. COVID punya virus satu musuh yang kita tak nampak. Dia dah berada di kalangan kita dah lama. Saya rasa dah 2 tahun sejak 2019 kan, dah 2021. Kita kena selalu ingat yang dia dah berada dalam kita punya kehidupan. So jangan biarkan dia mengambil alih kehidupan kita lah. So kita sendiri kena ubah cara kehidupan kita supaya kita boleh ambil alih kehidupan kita daripada virus ni. Sebab kita belum menang, kita takkan menang selagi COVID ni ada dekat sini. So dalam kesempatan ni juga nak ucapkan terima kasih kepada Radio Klasik kerana menjemput kami untuk berkongsi pengalaman berkenaan COVID ni. Satu usaha yang bagus. Mungkin dengan cara ni kita dapat sedarkan
ramai lagi tentang bahayanya COVID ni. Dan dalam kesempatan ni juga saya nak ucapkan tahniah pada RTM lah atas ulang tahun ke-75. Dan jutaan terima kasih juga saya ucapkan untuk semua petugas Barisan Harapan, bukan sahaja doktor, nurse, PPK, malah cleaner dekat hospital tu sangat-sangat membantu, jaga-jaga dekat hospital tu, membantu memudahkan urusan kami, polis, tentera, bomba dan sebagainya lah. Semua yang telah menyumbang. Paling tinggi penghargaan kepada kita punya Panglima Perang, Ketua Pengarah Kesihatan kita, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kerana kesungguhan dan tidak pernah lelah melawan COVID-19 di Malaysia ni lah. Tambahan juga kepada semua rakyat Malaysia yang patuh pada SOP, kan? Terima kasih banyak. Kita kena kerja sama-sama untuk landaikan balik curve lengkungan COVID-19 tu, kan? Kita dah berjaya sekali, kenapa bukan kali kedua ni? Biarlah kali kedua ni ialah kali terakhir kita melawan COVID ni, insyaAllah. Sekian saja perkongsian pengalaman peribadi kami berdua di saat pandemik di Malaysia lah. Saya Dr. Nabila Huda binti Muhammad Yassin daripada Jabatan Anestesiologi dan Rawatan Rapi Hospital Encik Besar Hajar Kalsom, Keluang, Johor. Dan saya Dr. Wan Ahmad Zafran bin Wan Roslan, pegawai perubatan bahagian ortopedik tapi menjaga pesakit-pesakit COVID lah, daripada hospital yang sama, Hospital Encik Besar Hajar Kalsom, Johor. Sekali lagi, last sekali kami nak ingatkan, jangan lalai, jangan leka, patuhi SOP, insyaAllah kita akan menang. Terima kasih buat